Saya ambil risiko, cuba order barang tu daripada China and then pasang sendiri ikut tutorial di dalam YouTube yang even dalam bahasa China ada, Kak. Bagi saya kepuasan dalam buat sendiri lebih tinggi lagi lah daripada kita just beli apa yang dah ada di ready made. Sekarang untuk yang bestnya, kita ada scan sensor. So, bila kita scan, kita boleh scan orangnya. Ledakan teknologi terkini seperti capaian internet serta harga peralatan yang mampu milik, kini ramai yang memilih untuk membuat sendiri peralatan serta perisian tanpa perlu mengeluarkan kos yang besar. Salah seorang anak muda tersebut adalah Syukri Arabi yang amat meminati teknologi terkini seperti pencetak 3D serta drone buatan sendiri. Dari saya kecil lagi saya dah memang minat tentang benda-benda yang berkenaan komputer, benda-benda berkenaan dengan design. So dari saya remaja lagi saya dah mula belajar tentang software-software lah. Software-software macam Adobe Photoshop semua. So kemudian masuk saya kepada dalam bidang universiti, saya mula lagi mengkaji tentang perkara tentang website. Saya sangat berminat di dalam bidang-bidang kreatif serta digital innovation ini kerana saya dapat menghasilkan apa yang saya fikirkan menjadi sesuatu produk yang realiti dan berguna. Salah satu daripada minat serta hobi saya adalah dalam bidang DIY drone serta 3D printing. Bagi saya kepuasan dalam buat sendiri lebih tinggi lagi lah daripada kita just beli apa yang dah ada di ready made di market. Okey, untuk proses buat DIY drone, biasanya kita bermula dengan pilih bentuk frame lah. So biasanya drone DIY ni dia ada pelbagai saiz dan juga untuk pelbagai saiz yang ada kegunaan sendirilah. Selepas kita dah pilih saiz yang kita nak, and then kita akan pilih komponen lain seperti motornya, flight controller dan kamera yang kita nak gunakan pada DIY drone tersebutlah. Selepas kita selesai proses meletakkan semua komponen tersebut pada frame dan kita dah buat proses soldering semua wire, kita akan masuk lagi ke dalam satu bahagian yang kita panggil drone programming lah. So dekat sini kita boleh set function-function dekat drone tersebut. Contohnya kita nak dia ada function boleh balik ke tempat yang dia take off, ataupun dia nak ada pasang lampu ke dekat drone tersebut. So semua benda tersebut kita boleh buat di dalam programming drone tersebut lah, menggunakan software seperti Betaflight dan sebagainya lah. Selepas bahagian programming tersebut, dan kita akan perlu train lagi lah, perlu train supaya kita dapat bawa DIY drone ni dengan lebih bagus. Sebab kerana DIY drone ni berbeza dengan drone-drone yang kita ada ready made di market seperti drone DJI, kerana kita perlukan latihan lah. Dia perbezaannya seperti bawa kereta manual dan kereta auto. Biasanya kita panggil komuniti DIY drone ni banyaknya terlibat dalam drone race lah. So kebanyakan kita akan panggil drone DIY ni drone racing ataupun freestyle drone. So dekat Kuching komunitinya sangat memerangsangkan dan semakin berkembang. Selain daripada DIY drone, terdapat juga kawan-kawan lain yang
sama bidang yang berkenaan dengan RC flying seperti plane, jet, yang sama-sama di dalam satu komuniti lah. Bukan sahaja drone multirotor. So biasanya untuk 3D printer ni komponen yang paling penting dia adalah yang extruder tu lah. Extruder tu adalah tempat di mana kita akan mencairkan filament yang dihasilkan, yang digunakan untuk menghasilkan model yang kita telah reka bentuk dalam komputer lah. Selain tu 3D printer juga dia ada X-axis, Y-axis dan Z-axis lah. So kalau printer biasa yang kita ada dekat rumah yang boleh print kertas, yang printer tu dia hanya ada Y-axis dan Z-axis, X dan Y-axis. Tapi 3D printer dia ada Z-axis. Sebab itulah dia dinamakan 3D printer. So dia ada 3 axis. Untuk proses kita print sesuatu barang menggunakan 3D printer, biasanya kita bermula dengan proses design. Itu kalau kita ada sesuatu idea yang original lah. Kita akan design menggunakan CAD software, Computer Aided Design Software, seperti SketchUp, AutoCAD. And then, tetapi bagi yang mungkin belum ada kemahiran untuk design sendiri, biasanya kita akan download ready-made design lah. Contohnya daripada website seperti Thingiverse. So, kita download dari website tersebut. Kemudian di komputer, kita akan masukkan di dalam satu software yang kita panggil slicing. Slicing software ni adalah di mana kita set setting untuk printer tersebut, sama ada kita nak hasil kita itu lebih detail ataupun lebih kasar, ataupun kita nak ada sesuatu pattern pada hasil print kita tersebut, kita akan gunakan software slicer lah. Kemudian dari software tersebut kita akan save dia di dalam SD card dan kita masukkan ke 3D printer tersebut, dan 3D printer akan print lah apa yang kita telah set di dalam komputer tadi. Buat masa sekarang, teknologi 3D printer ni terbagi kepada dua lah. Ada FDM dan satu lagi SLA. So yang biasa kita lihat ni adalah yang kita panggil sebagai FDM 3D printer lah, di mana dia menggunakan filament yang kemudian dicairkan untuk menghasilkan benda yang kita print lah. Dan 3D printer ni juga ada pelbagai saiz. Daripada saiz yang kecil yang biasanya kita letak dekat rumah di desktop kita, sehinggalah saiz yang paling besar yang sekarang kita boleh tengok, even ada 3D printer yang boleh print rumah. So dia pun menggunakan teknologi yang sama, iaitu the FDM 3D printer. Okay, selain daripada FDM, salah satu teknologi yang baru lagi dalam 3D printing kita panggil sebagai SLA. SLA printer ni dia menggunakan kita print daripada air kita panggil sebagai resin, menghasilkan model. So air tersebut dia akan ditapis oleh cahaya UV yang akan membentuk model 3D print daripada resin tersebut. So itulah dua kategori 3D printer yang ada di dalam market sekarang lah, yang consumer ataupun masyarakat boleh beli dan cuba sendiri. Sangat banyak benefit yang kita boleh bawa kepada komuniti lah. Contohnya seperti tahun lepas semasa permulaan pandemik COVID-19, kita kekurangan PPE, contohnya seperti face shield. So salah satu inisiatif daripada komuniti 3D printing bukan saja di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia, kita kumpul resource kita sendiri, and then kita hasilkan face shield punya frame, and then kita sama-sama hantar ke hospital ataupun mana-mana tempat yang memerlukan face shield lah. So itu adalah salah satu advantage teknologi seperti 3D printer ni lah, sebab sangat mudah untuk kita hasilkan sesuatu tanpa kita perlukan kos yang besar untuk di-manufacture di kilang lah. Selain daripada bidang seperti hobi, bidang-bidang profesional, contohnya seperti dentist turut menggunakan 3D printing lah. So biasanya mereka ada satu lagi teknologi kita panggil sebagai 3D scanner.
juga sangat popular sekarang even dalam market consumer, di mana kita boleh scan sesuatu objek, kita masukkan di komputer dan kemudian 3D printer boleh menghasilkan the exact replicate of apa yang kita scan tadilah. So dalam bidang pergigian, biasanya diorang akan scan bentuk gigi klien pesakit mereka, and then mereka akan hasilkan 3D print of the gigi untuk mereka buat seperti gigi palsu dan sebagainya lah. Bagi saya salah satu kelebihan 3D printer juga adalah dapat membantu untuk kita promote culture, terutamanya di Sarawak ni seperti kita sedia maklum, terdapat pelbagai jenis kaum dan etnik yang mempunyai culture-culture sendiri. So mungkin melalui 3D printer mereka boleh menghasilkan kraftangan yang bermotifkan etnik masing-masing. Mereka boleh design di komputer dan mereka boleh hasilkan menggunakan 3D printer. Selain daripada itu, 3D printer ni juga selain menggunakan filament tersebut, kita juga boleh tukar dia punya extruder head tu kepada fungsi yang lain seperti untuk laser engraving ataupun CNC milling lah. So mungkin masyarakat serta etnik yang ada di Sarawak ni, mereka boleh belajar tentang CAD design, computer aided design, untuk hasilkan contohnya seperti kepala parang. Yes. Seperti kita sudah maklum, kepala parang yang kita ada di Sarawak ni sangat unik dan menarik lah. And then kalau kita nak hasilkan secara mass produce adalah sangat mahal. So dengan adanya penggunaan seperti 3D printer ni, kita boleh hasilkan satu design yang sama tetapi secara banyak tanpa memerlukan kita buat secara sendiri yang mungkin memakan masa berhari-hari lah. Bagi saya itu adalah salah satu daripada bagaimana 3D printer boleh membantu untuk mempromosikan culture-culture bagi etnik yang ada di Sarawak. Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat telah menubuhkan satu ruang yang dinamakan Makerspace dengan tujuan memupuk budaya kreatif di kalangan masyarakat di Sarawak. Nama kami Suhaili Haji Mursidi. Saya ditugaskan untuk menguruskan di bahagian Makerspace. Makerspace merupakan adalah satu tempat di mana satu komuniti tempat berkumpul. Di sana juga terdapat pelbagai peralatan teknologi yang boleh digunakan oleh komuniti yang sudah menjadi ahli pustakaan di Sarawak. Contohnya, kita boleh bagi contoh 3D printer, M-board, robotik, meki yang untuk kalau yang meki ya dia bentuk box dan dia untuk digunakan untuk budak yang berumur dalam lingkungan 6 tahun ke 10 tahun. Yang untuk STEM maksudnya Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. So di mana pustakaan di Sarawak ada menjalankan aktiviti STEM jugalah. Di mana waktu itu kita boleh memupukkan minat kepada murid-murid ataupun pelajar yang daripada sekolah rendah untuk suka kepada yang pendidikan sains dan matematik. Untuk program-program yang di bawah under Makerspace, peruntukan kami diberi oleh pada US Embassy. Contohnya yang program yang dijalankan di pustakaan negeri seperti Makersmith, Children Festival, Toys and Hobbies. Di mana contohnya Makersmith, di mana kami mengumpulkan yang pencipta mereka yang sekitar di kawasan Kuching ataupun di seluruh Sarawak lah, yang kami akan date masa contohnya bulan 4 di mana mereka akan berkumpul di pustakaan di Sarawak dan mereka akan membuat aktiviti mereka di tempat yang telah disediakan
dan di samping itu mereka boleh menjualkan produk yang mereka hasilkan dan sebagai untuk sumber pendapatan lah mereka lah. Sambutan amat menggalakkan. Contohnya kalau untuk data Sarawak Children Festival, so kami menganjurkan aktiviti itu selama 2 hari. So secara perwataannya kami mendapat dalam 7,000 oleh peserta dalam jangka masa 2 hari. Dan untuk menjadi ahli ketika itu seramai dalam 1,316 orang menjadi ahli peserta baru. Yang untuk Makersmith yang kadang-kadang ada yang kecil juga. Contohnya ada yang kami orang buat macam junior entrepreneur lah. So yang umurnya adalah 6 tahun. Dahnya macam jual macam produk macam cactus. So macam ni orang membaca macam ni caranya menjaga. And then dia boleh menjual secara online. Ada juga yang umur yang paling rendah yang untuk 6 tahun lah. Yang untuk yang macam yang Makersmith pun yang bercakap tadi, yang kita boleh tengok contohnya ada kawan dia umur dalam 40 lebih tahun, dia buat macam 3D printer jugalah. So dia buat daripada yang kecil ni lah, dia digelar macam Milus lah. Di mana barang tu dia buat print and then dia jual, and then harga yang untuk satu yang tu ada sampai mencecah sampai RM40. Bagi pendapat kami lah, masa kami mula-mula bekerja di situ tahun 2000 masa kata orang teknologi memang ada. Zaman dulu tu pada milenium kan, memang ada. Tapi dibezakan masa sekarang, teknologinya lebih canggih lagi lah. Yang kita sedia maklum iaitu 3D printer. 3D printer tu dengan zaman dulu seenak ke seeda. Masa yang kita tahu, bila contohnya kita print barang. Bila kita tahu, contoh kami pergi ke kawasan pedalaman. So kami nanya, tu apa? So mana tu mesin. Mesin apa? Mesin 3D printer. Dia masih tahu. Bila kami nanya, dulu masa zaman kita dulu mari, bila kita tahu si pasal mesin photostat. Tahu. Bila mesin photostat bila kita printnya keluar apa? Keluar kertas. Betul, keluar kertas. Lepasnya seterusnya apa terjadi? Bila seterusnya beberapa tahun 90-an, bila kita print lagi, dia akan keluar yang ada berwarna. Tapi sekarang tu tahun 2020, so kita ada mesin 3D printer, digelarnya 3D printer. Kita print, kita pula bentuk objek Contohnya kita Google, kita print doll ataupun kata swan, Bila kita print bila kita print ketua paper swan, gambar swan, Sekarang tu bila kita print swan dia keluar. Bezanya. So sekarang tu lagi yang lebih canggih lagi, sekarang tu yang bestnya kita ada scan sensor. So bila kita scan, kita boleh scan orangnya. Ia ada salah satu toys lah, orang mula yang ada terdapat di dekat Pustakaan Negeri Kuching. Kini tu kita perlu ada sensor. Kayak disambung, kita connect kita dengan iPad. So kita contohnya kita letakkan satu barang di sini. Contohnya ada box lah. Kita letak satu box, and then box tu kita letak di bahagian pinggang macam tu boleh lah. Lepas tu kita scan dan kita pusing. Kita yang memusin yang box tu lah sampainya 100%. And then bilanya dah keluar macam ada gambaran macam bentuk box, so kita save, and then bila kita edit sikit, so kita boleh print menggunakan
3D printer, dan bila kita print memang ia akan keluar box yang sama yang kita scale. Saiznya kita boleh bergantung dengan 3D printer satu. And then saiznya kita, contoh box yang besar ni kita boleh jadi kecil ni, iaitu perlu pada kita yang sendiri yang setting. Kami tu seorang benda, kami tu suka dengan melibatkan komuniti. Jadi saya berharap yang untuk yang ada yang sekitar di kawasan Kuching tu, bilanya pergi ke pusaka, sebab kami nanggap barang yang ada. Contohnya macam tadi pada 3D printer. Tapi kebanyakan orang mesti tahu apa kegunaannya, adakahnya perlu kata orang perlu dibayar ataupun macam ni nak belajar. Sebab apa? Contohnya yang untuk menggunakan makerspace, dia just perlu jadi ahli je. Contohnya nak buat belajar, contoh nak belajar pasal 3D printer, nya boleh macam kumpul orang, kita atau orang dalam kelab kita akan aktiviti. Contohnya setiap hari Ahad nya ada aktiviti pukul 10 sampai pukul 12. Setiap minggu nya aktivitinya bergila-gila. Contohnya ada 3D printer, ada T-Doodler, ada M-Board, macam-macam. So bila nya ada masanya, contohnya yang pada tadi 3D printer nya boleh menggunakan masa untuk belajar, dan pada masa yang sama nya boleh kata orang dapatkan mesin yang di lokal pun ada jual ada lokal, seperti mestinya kita beli online, lokal pun ada jual. Belinya boleh menjana pendapatan sendiri di rumah ataupun pendapatan untuk menjaga rezeki macam ni lah. Bagi saya, salah satu sikap yang perlu ada untuk seorang itu menjadi kreatif, yang paling penting adalah sikap ingin tahu. Okay? So daripada situ kita akan terus tanya apa lagi yang kita nak buat, apa lagi yang kita boleh improve. Dan selain itu, kena juga berani ambil risiko mencuba sesuatu yang baru lah. So mungkin kadang-kadang kita rasakan mungkin sesuatu ni terlalu sukar, terlalu mahal, tapi kadang-kadang banyak lagi alternatif yang sekiranya kita kaji lebih dalam, mungkin kita boleh hasilkan dengan lebih murah ataupun lebih senang. So basically, kalau untuk jadi seorang yang kreatif tu, kita perlu sentiasa rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru, dan jangan takutlah untuk mencuba. Kerana biasanya kita takut apa benda yang kita tak tahu. So kalau kita dah tahu, kita tak takut lagi. Okey, pada pendapat saya, dengan kerjasama yang kita perolehi contohnya daripada kerajaan negeri serta badan-badan NGO lain yang ada di Sarawak ni, saya rasa kita sekarang moving into the right direction, serta dengan ada wujudnya ekosistem yang banyak membantu para kreatif, bukan saja daripada segi anak muda, tetapi sehinggalah peringkat sekolah lah. Contohnya seperti sekarang kita boleh lihat banyak sekolah yang dah terlibat dalam bidang STEM, serta ada sekolah yang dari sekolah rendah lagi mereka dah belajar dalam bidang seperti programming. Sehingga mereka masuk dalam sekolah menengah, mereka dah belajar macam mana nak buat robot, macam mana nak buat drone. Di peringkat universiti pun kita dah boleh tengok banyak anak-anak muda sambil belajar pun mereka dah menghasilkan sesuatu produk yang mungkin kita boleh katakan sama taraf dengan apa yang ada di market sekarang lah. So saya rasa ekosistem yang diwujudkan sekarang, terutamanya di negeri Sarawak, berada pada right direction, tetapi kita haruslah kekalkan momentum ni supaya di masa hadapan, setelah 10 tahun akan hadapan, kita dapat merealisasikan harapan Sarawak untuk menjadi negara maju pada 2030 nantilah. Pada pendapat saya, inovasi dalam kalangan anak muda amat penting untuk menghasilkan karya mereka tersendiri seiring dengan kemajuan sains dan teknologi moden masa kini. Pada pendapat saya, kami golongan-golongan generasi muda berinovasi di Sarawak merupakan generasi-generasi yang mendapat maklumat dan fakta di hujung jari. Selain itu, kami juga mampu menjana pendapatan di atas talian.
bagi pendapat kami, inovasi di kalangan anak-anak muda di Sarawak bagus sebab melahirkan generasi-generasi yang lebih kreatif, boleh memberi inspirasi kepada anak-anak muda, dalam masa yang sama memajukan ekonomi di Sarawak, membuka banyak lagi pekerjaan untuk generasi yang akan datang.